Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noriliana binti Zulkifli, nombor kad matrik KBJ 2208-10135. Baiklah, hari ini saya akan membahaskan tentang pengenalan dan juga kesimpulan bagi topik manusia dan juga teknologi. Manusia telah berinteraksi dengan alat atau teknologi sejak zaman purbakala lagi. Pelbagai jenis telah dicipta sejak daripada itu dan manusia terus mencipta dan berinovasi untuk mencipta teknologi baru. Sejak akhir abad ke-20, perkembangan teknologi nampaknya seperti telah mencapai suatu tahap yang luar biasa jika dibandingkan dengan teknologi zaman sebelumnya, kerana teknologi masa kini telah meresap jauh ke dalam tata cara hidup dan budaya manusia, sehingga kan manusia pada masa kini seolah-olah tidak dapat hidup tanpa teknologi. Persoalannya di sini, tentang teknologi ini harus dilihat dari asas hubungan antara manusia dan teknologi itu sendiri. Kerana dua entiti yang telah lama bersama sudah tentu mempunyai hubungan tertentu. Teknologi ini telah lama dianalisa, iaitu sejak zaman Greek purba dan Plato telah membuat satu tesis mengenai teknologi dengan mengatakan bahawa teknologi belajar atau menyerupai alam. Sebagai contoh, menurut Demokritus pula, pembinaan rumah bermula dengan meniru burung layang-layang dan pembuatan melakukan baju bermula dengan meniru laba-laba. Sebagai salah satu permulaan untuk melihat hubungan antara manusia dan teknologi dalam konteks zaman moden adalah analisis Martin Heidegger dalam bukunya Being and Time. Menurut Heidegger, alat atau teknologi haruslah difahami sebagai hubungan atau sambungan antara manusia dan dunia realiti. Terdapat dua sikap utama teknologi yang dapat dikenali oleh Heidegger, iaitu bersedia untuk digunakan dan berada di tangan. Beliau menyatakan peralatan yang boleh digunakan oleh manusia apabila menggunakan peralatan tersebut ada bersama bahawa manusia dipanggil sebagai peralatan yang bersedia untuk digunakan. Hal ini dikatakan demikian kerana peralatan yang digunakan ketika mana peralatan tersebut berada bersama manusia kebiasaannya bukanlah menjadi perhatian manusia. Sebagai contoh, seseorang menggunakan tukul untuk mengetuk paku ke dalam dinding, bukanlah tukul itu yang menjadi perhatiannya tetapi paku tersebut. Penglibatan manusia dengan dunia realiti terjadi melalui peralatan bersedia untuk digunakan tersebut. Hanya apabila peralatan tersebut rosak, ia ingin memberi perhatian kepada dirinya, lalu peralatan tersebut dipanggil menurut Heidegger sebagai berada di tangan dan tidak boleh menjadi perantaraan antara manusia dan dunia realiti lagi. Walaupun kita melihat teknologi yang mempunyai sikap bersedia untuk digunakan seolah-olah tidak mendapat perhatian manusia, tetapi teknologi tersebut tetap membentuk suatu konsep pengantaraan antara manusia dengan dunia realiti sehingga dapat mengubah cara pandang hidup manusia. Saya Tahira binti Mihat memegang kad ID KBJ 220810137. Kepentingan yang pertama bagi teknologi maklumat kepada manusia ialah mudah mendapatkan maklumat. Pada hari ini, maklumat hanya berada di hujung jari. Dengan erti kata lain, sesuatu maklumat mudah untuk diakses melalui medium teknologi seperti internet. Hal ini memudahkan para pelajar mendapatkan maklumat tentang hal-hal berkaitan ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah memudahkan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, melalui medium teknologi, pelbagai aplikasi dan laman sosial yang boleh digunakan seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Kepentingan yang seterusnya, mudah dan cepat mengetahui perkembangan semasa. Kemajuan ICT yang bersifat global memudahkan seseorang mengetahui berita ataupun kejadian yang berlaku di luar negara maupun di dalam negara. Laman sesawang berita setiap negara boleh diakses melalui jaringan internet untuk mendapatkan berita terkini dari luar negara ataupun dalam negara. Kepentingan yang terakhir ialah peniaga dapat meluaskan pasaran perniagaan.
Perdagangan antara atas talian kini semakin popular dalam kalangan masyarakat. Oleh itu, perkembangan pesat teknologi maklumat mampu membawa jaringan perniagaan yang luas dan lebih berdaya saing melalui atas talian. Pembelian secara atas talian juga membawa banyak kelebihan kepada pembeli, khususnya hal ini kerana mereka mempunyai banyak variasi barangan yang boleh dibandingkan harga serta fungsinya. Pembeli juga mampu menjimatkan masa mereka melalui belian atas talian daripada membeli barangan di pasaraya. Saya Nurul Aida binti Tajuddin memegang kad matrik KBJ 220810173. Kita sudah tahu bahawa teknologi mempunyai hubungan yang tertentu dengan manusia. Sekiranya teknologi menjadi perantaraan antara manusia dan dunia realiti, jadi bagaimana dengan teknologi moden yang dikatakan maju? Apakah kesan-kesan teknologi terhadap teknologi moden terhadap kehidupan manusia? Apakah perbezaan antara teknologi sebelum dan teknologi moden? Jika terdapat perbezaan antara teknologi lama dan teknologi moden, sudah tentu tindakan dan perspektif manusia moden berbeza dengan manusia pada sebelumnya. Jadi marilah kita kupaskan kesan-kesan teknologi terhadap manusia. Terdapat beberapa kesan yang dapat saya kupaskan. Teknologi telah memudahkan kerja harian kita. Teknologi telah berjaya memudahkan pelbagai kerja harian kita. Contohnya mesin basuh, mesin kain, peti ais dapat meringankan kerja di rumah, dan hampir setiap rumah di Malaysia memiliki sekurang-kurangnya mesin basuh dan peti ais. Para suri rumah tidak lagi perlu membasuh bajunya dengan menggunakan tangan. Teknologi bukan sahaja telah membantu kerja-kerja di rumah, kini menjadi mudah para pekerja di office menggunakan mesin photostat untuk memudahkan pekerjaan untuk membuat salinan dokumen-dokumen yang mereka perlu sediakan untuk menghantar tugasan-tugasan mereka. Itu saja yang pertama, kesan yang pertama. Terdapat kesan positif yang saya ingin kongsikan. Teknologi telah memudahkan kerja harian kita. Teknologi telah berjaya memudahkan pelbagai kerja harian kita. Contohnya mesin basuh pinggan, mesin peti ais telah meringankan kerja di rumah, dan hampir setiap rumah di Malaysia telah memiliki sekurang-kurangnya mesin basuh kain dan mesin peti ais. Para suri rumah kini tidak perlu lagi menggunakan tangan untuk membasuh baju mereka. Di samping itu, penggunaan aplikasi Microsoft Word telah memudahkan pekerja di pejabat untuk membuat laporan, menaip surat dan sebagainya. Ianya jauh berbeza dengan penggunaan mesin type yang terpaksa menaip semula seluruh dokumen jika terdapat sebarang kesalahan. Teknologi dapat membantu merawat penyakit. Perkembangan teknologi perubatan telah banyak membantu menyelamatkan manusia. Penggunaan inkubator telah banyak membantu bayi yang lahir tidak cukup bulan untuk terus hidup. Begitu juga penggunaan kemoterapi, ianya telah banyak membantu sesetengah pesakit kanser dalam mengubati penyakit mereka. Walaupun tidak semua penyakit kanser boleh dipulih dengan sisi kemoterapi, tetapi ianya boleh beri sedikit harapan kepada penyakit untuk terus hidup. Perkembangan teknologi mengecam sinaran X juga telah membantu dalam mengenal pasti pelbagai jenis penyakit yang lebih cepat dan mudah. Ianya sekaligus membantu untuk mengenal rawatan yang diperlukan. Teknologi ini telah banyak membantu pengamal perubatan. Apabila kita mengupaskan kesan yang positif, terdapat juga kesan negatif terhadap teknologi ini. Yang pertama, membantu perkembangan sosial kanak-kanak. Permasalahan ini boleh terjadi apabila kanak-kanak didedahkan dengan permainan digital tanpa pengawasan dan kawalan. Kanak-kanak ini akan bermain permainan dalam komputer kerana tawaran dan ditawarkan permainan tersebut adalah tinggi ganjarannya. Oleh kerana kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi, mereka akan terus bermain untuk mengetahui apa penghujung permainan tersebut. Mereka boleh ketagih dan bermain permainan tersebut
dan akan merencatkan pertumbuhan kanak-kanak yang sepatutnya dicapai dalam kita punya pembelajaran. Kita ada speech delay kan. Kesan negatif yang terakhir ialah kurang pergaulan antara masyarakat, antara orang yang berdekatan. Pelbagai jenis gadget dan permainan secara online telah menyebabkan kekurangan pergaulan di kalangan remaja dan kanak-kanak. Sekiranya ianya berlarutan untuk jangka masa yang agak lama, ianya boleh mengurangkan kemahiran bersosial dan tidak mempunyai keyakinan diri ketika bergaul dengan masyarakat di sekeliling. Ini jelas sekali memberi kesan yang negatif terhadap individu tersebut. Perkembangan teknologi juga boleh melonggarkan hubungan dalam sesebuah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farha Aina binti Muhammad Zulkifli, memegang ID KBJ 220810174. Saya akan menerangkan hubungan antara manusia dengan teknologi. Pada pandangan kami, terdapat 4 jenis hubungan antara manusia dengan teknologi yang dapat kita klasifikasikan, iaitu hubungan penjemaan, hubungan hermeneutik, hubungan keperubahan dan hubungan latar belakang. Pertama, hubungan penjemaan, di mana ia adalah sama seperti konsep bersedia untuk digunakan. Hubungan penjemaan menyatakan bahawa teknologi digabungkan bersama manusia supaya manusia dapat berhubung dengan dunia realiti dengan lebih jelas. Sebagai contoh, menggunakan teropong, manusia dapat melihat objek yang jauh dengan lebih jelas. Oleh itu, teropong ini dihasilkan bukan untuk semata-mata manusia melihat, malah manusia juga dapat berhubung dengan dunia realiti dengan lebih jelas. Kedua pula ialah hubungan hermeneutik, di mana kita boleh sebut sebagai hubungan tafsiran. Hubungan ini tidak membenarkan manusia untuk akses kepada dunia realiti dengan cara penggabungan dengan sesuatu teknologi tersebut, tetapi ia memerlukan manusia untuk memahami apa yang dimanifestasikan oleh sesuatu teknologi tersebut. Hubungan ini menyatakan bahawa walaupun manusia melihat sesuatu teknologi itu secara berhadapan, apa yang dilihatnya bukanlah teknologi itu tersendiri, tetapi suatu taksiran terhadap dunia realiti. Sebagai contoh, termometer. Apabila kita melihat termometer secara berhadapan, kita tidak akan mengetahui suhu sesuatu benda dan tempat, melainkan angka yang terpapar pada termometer itu tersendiri. Justru itu, angka tersebut perlulah ditafsirkan dahulu sebelum kita mengetahui suhu suatu tempat dan benda. Ketiga, hubungan keperubahan. Hubungan ini menyatakan bahawa teknologi dilihat dan ditanggapi sebagai sesuatu yang bukan dirinya atau disebut sebagai seakan lain. Hubungan ini juga disebut sebagai berada di tangan. Sebagai contoh, menggunakan mesin ATM, kita akan menganggap mesin tersebut sebagai pegawai bank yang memberikan perkhidmatan untuk mengeluarkan wang. Hubungan keempat ialah hubungan latar belakang. Ianya difahami sebagai ketiadaan kehadiran kerana ia menunjukkan hubungan ini bukanlah dialami secara berhadapan, tetapi ia tetap dapat dirasakan kewujudannya melalui latar belakang. Sebagai contoh, sistem pendingin hawa. Ia tidak memerlukan perhatian sepenuhnya, tetapi dia tetap memberikan suasana yang sejuk pada seluruh ruangan pejabat. Secara kasarnya, kita dapat melihat beberapa kesan teknologi terhadap manusia dan apa yang boleh menyebabkan manusia mencipta teknologi. Sedemikian rupa, walaupun penulisan ini tidaklah mendalam, terdapat juga beberapa kajian lain oleh Peter Paul Verbeek yang terkini dalam hubungan manusia teknologi, khususnya terhadap teknologi kecerdasan buatan dan bagaimana teknologi memberi impak terhadap moral dan etika manusia. Selain daripada melihat impak teknologi terhadap manusia, beliau juga ada membuat beberapa kajian terhadap teknologi, meyakinkan di mana teknologi ini bersifat untuk meyakinkan manusia untuk melakukan suatu dan bagaimana cara-cara dan metod-metod untuk kita gunakan teknologi sebegitu untuk kebaikan manusia.